Makcik ini menghina Nabi SAW dengan gelaran dan tuduhan mengikut akal fikirnya sendiri dengan mengatakan Nabi Muhammad yang ciptakan Islam dan mahu menjadi Tuhan. Ini adalah tuduhan yang dangkal. Tidak cukup setakat itu sahaja, dia tambah lagi dengan mengatakan Islam adalah agama kebencian dan azan pula adalah memanggil syaitan hanya disebabkan dia Kristian dan menyokong Israel. Tetapi dia lupa orang Kristian di Israel diludah oleh Yahudi. Selepas laporan polis dibuat, makcik ni pun minta maaf. Kami sudah buat report balai tentang penghinaan. Ada satu perempuan, kakak ni, dia hina kita punya Nabi, kan, Nabi Muhammad. Jadi saya rasa dengan kawan-kawan lain ni sudah rasa macam tidak tahan sudah. Ini saya ingin memohon maaf kepada semua kawan-kawan yang ada di Sabah, di mana-mana saja, keluarga saya. Saya ingin memohon kepada kamu kalau saya sudah mengguris hati kamu, di mana saya sudah tersilap, terkasar bahasa, saya sudah tersilap, terhina kamu punya Nabi. Kita akan bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini tengah panaslah tentang seorang makcik yang menghina Nabi SAW dengan merendah-rendahkan Nabi dan membuat tuduhan yang dangkal. Sehinggalah wujud satu statement di Facebook, iaitu negeri paling harmoni, tidak negeri paling resis, ya. Dan ia ditujukan kepada orang Sabah lah dan juga sebahagiannya orang Sarawak. Disebabkan segelintir orang Sabah ni menyokong Israel dan juga ada segelintir daripada Sarawak ni menyokong Israel. Perkara ini mula berlaku disebabkan keadaan sekarang yang berlaku kezaliman Israel kepada penduduk pribumi Palestin, penduduk asal Palestin yang dah dijajah, diambil rumah mereka, dibunuh ahli keluarga mereka. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? What are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya ammi. Dan ditukar pula nama negara mereka kepada Israel. Jadinya ada segelintir daripada rakyat Sabah ni yang menyokong Israel dan juga ada segelintir daripada rakyat Sarawak juga menyokong Israel. Dan mereka ini kebanyakannya adalah yang beragama Kristian. Sahabat semua, rata-rata penduduk di Malaysia ni menyokong dan mendukung Palestin. Termasuklah Perdana Menteri, ahli parlimen, dan ia yang bukan baru, bahkan zaman Tun Mahathir memerintah dulu pun dia adalah orang yang paling lantang bersuara mengkeji tindakan terkutuk Israel. Tidak kurang juga penduduk Malaysia yang majoritinya membantu Palestin, sehinggalah terbinanya sekolah-sekolah, hospital, masjid di sana yang hari ini sebahagiannya telah pun dihancurkan. Kita berbalik kepada makcik yang terpaling harmoni ni dan kita akan cuba jawab tuduhannya. Makcik ni adalah penyokong Israel dan bila dia dah sokong mana-mana page ataupun rakyat FB-nya yang menyatakan sokongan kepada Palestin, maka dia akan masuk ke ruangan komen dan dia pun komen. Dia yang masuk ke ruangan komen dan dia pula yang koyak. Mudahnya dikatakan begitulah. Tapi saya rasa makcik ni tengah keliru dan tidak dapat membezakan di antara negara haram Israel, kelompok Yahudi, agama Yahudi dan nama Israel dalam kitab mereka. Sebab dalam komen dia mengatakan only iblis benci Israel dan komen dia menyokong Israel ni merata-rata lah, kita boleh tengok. Dan nabinya ialah Israel kononnya, dan bila Israel dihina maka ia menghina nabinya. Nampak sangat makcik ni tengah stres lah sebab tidak tahu apa yang dia maksudkan. Dan daripada komen tersebut dia mengatakan bahawa dia adalah Kristian yang mempercayai Yesus. Saya mau kasih tahu sama kau makcik, Yahudi ni ada beberapa kelompok yang makcik tidak tahu mungkin. Tapi saya mau bagi tahu kau juga, yang di Israel ni ada banyak kelompok-kelompok dorang yang ada di sana. Bukannya hanya satu kelompok sahaja. Antaranya ialah yang pertama Yahudi Haredi. Kalau di Israel ni mereka sekitar 9% sahaja, yang mana mereka ni adalah kelompok yang paling taat dalam beragama, paling kuat memegang ajaran daripada agama Yahudi, dan juga mereka menjaga hal haram, jaga aurat. Mereka juga dipanggil sebagai Yahudi Ultra Orthodox. Mereka ini beribadah 3 kali sehari dan kitab mereka adalah Taurat. Cara mau kenal dorang ni senang sahaja. Dorang pakai jubah hitam dan ada jambang panjang. Dan sebenarnya mereka ini adalah menyokong Palestin dan tidak menyokong kepada Israel. You have no rights to Palestine. Yang kedua, Yahudi Dati. Mereka ini 13% sahaja kelompok yang tidak menentang idea penyatuan ke dalam masyarakat moden. Kiranya mereka ini bekerjalah dalam bidang sekular, dalam segala bidang lah mereka masuk. Hampir ke semua Dati ini percaya Tuhan.
jaga halal haram, mempelajari Taurat bersih mereka, dan juga kebanyakannya mereka hari ini adalah menjadi tentera di Israel. Yang ini menyokong Israel. Yang ketiga, Yahudi Masorti. Mereka adalah rakyat tradisional yang membentuk jumlah mereka sebanyak 29%. Jadi mereka adalah kelompok kedua terbesar di negara itu. Mereka ini berkahwin dengan orang-orang selain Yahudi. Mereka membiaklah merata-rata, dan mereka inilah yang banyak merampas tanah-tanah pribumi Palestin dijadikan rumah sebab mereka datang daripada luar negara masuk ke Palestin. Yang keempat adalah Yahudi Hiloni. Mereka adalah kelompok Yahudi terbesar di Palestin, dan mereka lah yang merampas tanah juga dan juga menjajah Palestin kerana mereka beranggapan negara Israel perlu diwujudkan untuk bangsa-bangsa Yahudi. Mereka ini dipanggil juga sebagai Hulin dalam bahasa Ibrani yang bermaksud sekular ataupun duniawi lah. Mereka akan melakukan apa sahaja yang mereka mahukan, dan tujuan mereka menubuhkan negara Yahudi hari ini dah pun tercapai. Cuma yang Baitul Maqdis sahaja belum lagi mereka miliki sepenuhnya. Meskipun mereka kuasai kawasan-kawasan di Palestin, tetapi mereka tidak dapat menguasai Baitul Maqdis sepenuhnya. Dan banyak lagi suku juga gelaran Yahudi yang lain, tapi asasnya itulah yang berada di Israel sekarang. Sekarang ini saya mau tahu Makcik sokong yang mana satu? Pasti kau bingung kan? Kalau yang dekat-dekat dengan bangsa Israel yang taat beragama itu ialah Yahudi Haredi. Tapi mereka ini menyokong Palestin, bukannya negara haram Israel. Dan rata-rata di negara Yahudi Israel itu tidak suka dengan Kristian. Mereka akan ludah Kristian bila terserempak berada di hadapan gereja. Mereka juga mendakwa bahawa orang Kristian ini menyembah berhala dan mereka tidak akan masuk ke dalam gereja kerana mereka tahu yang Kristian ini sudah jauh menyimpang. Sebagaimana disebutkan dalam volume 7 Yoreh Deh 12, dengan maksud di dalam tempat penyembahan orang-orang Arab itu tidak terdapat berhala yang disembah, maka dibolehkan untuk masuk ke dalamnya dan beribadah di dalamnya kerana mereka adalah orang Arab Islam yang menyembah Tuhan yang satu. Mereka Arab bertauhid, tidak tercemar. Dan Yahudi ini juga mendakwa bahawa nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka seperti Nabi Yakub, Nabi Sulaiman sehinggalah kepada Nabi Isa adalah khusus untuk bangsa Yahudi, iaitu Bani Israel sahaja. Sebab nabi-nabi itu berbangsa Yahudi dan bukan kepada seluruh alam. Jadi orang Yahudi ini mereka membiarkan selain daripada bangsa Yahudi untuk beragama Islam kerana ia adalah agama alternatif kepada bangsa lain selain Yahudi. Jadinya makcik ni orang apa? Bangsa apa? Lagipun orang Yahudi di Israel ni anggap Yesus itu adalah Nabi, bukannya Tuhan. Nah, sekarang ni makcik tahukah di negara haram Israel ni orang-orang Kristian pun diorang bunuh, dan gereja-gereja di sana juga diorang bom. Diorang tidak pandang siapa kamu. Yang diorang mau tanah dan lakukan apa sahaja yang diorang mau. Kalau kau makcik ada rumah di sana, maka kau pun makcik akan dihalau keluar daripada sana. Mau kau? Untuk pengetahuan si makcik, Israel yang ada sekarang ni adalah penjajah yang lari daripada Jerman disebabkan pembunuhan besar-besaran oleh Nazi yang di bawah pemerintahan Hitler. Mereka datang ke Palestin bermula pada tahun 1920 sehingga 1940 dengan mereka membawa banner dibentangkan meminta simpati dengan ayat Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah kami, jangan anda hancurkan harapan kami. Diorang meminta simpati datang ke Palestin. Baiknya hati juga akhlak orang Islam ni, mereka pun diterimalah, diberikan kesempatan untuk meneruskan hidup. Tapi pada 1947 mereka telah menjajah dan menghalau orang pribumi Palestin dan mengambil rumah mereka, membunuh dan sebagainya dalam peristiwa Nakbah. Ini makcik boleh carilah. Ditambah lagi ia dibantu oleh Barat, khususnya Amerika. Maka tertubuhlah negara haram Israel pada tahun 1948. Yang kecil, mereka terus menjajah, merampas hak pribumi Palestin, membom dan membunuh sesiapa sahaja, termasuklah anak-anak kecil. Sehinggalah ke hari ini tahun 2023 mereka terus menjajah, membunuh, merosakkan dan melakukan perkara-perkara yang melanggar hak asasi kemanusiaan. Makcik boleh Google, makcik boleh cari, adakah baby ataupun budak-budak Israel dibunuh secara kejam? Pasti makcik tak jumpa. Yang makcik jumpa adalah orang-orang Palestin, anak-anak kecil yang dibunuh dengan kejam. Kalau kita tengok map Palestin yang dulunya besar, tetapi yang tinggal sekarang hanyalah Gaza yang kecil sahaja, tetapi diduduki oleh 2.3 juta orang pribumi Palestin, dan ia merupakan penjara terbesar dengan dibina tembok besar, dan bila-bila masa Israel boleh membunuh menyerang mereka. Jadi yang sekarang negara haram Israel diisi oleh orang Yahudi yang datang daripada luar negara. Mereka ambil tanah orang Palestin. Kemudian bila ada berlakunya perang, bila ada kena bom, mereka akan lari keluar daripada negara tersebut. Ada yang ke barat, ada yang ke Asia, dan juga ada yang pergi ke Rusia. Dan di Rusia mereka dicari dan diajar cukup-cukup. Sebagai orang Kristian, makcik bebas untuk beragama dan juga bebas untuk menyokong sesiapa sahaja. Itu hak makcik. Tapi janganlah menghina Nabi kami SAW. Adalah lebih baik makcik rungkai dan juga kaji persoalan yang timbul dalam agama makcik. Contohnya, kenapa wajah Yesus lain-lain di setiap negara? Kenapa Bible berbeza-beza dan tidak sama? Kenapa ada ayat yang tidak senonoh? Kenapa Bible ditulis dalam bahasa English sedangkan bahasa percakapan Yesus adalah Aramik? Lebanon
In Aramaic, the original name, we read it in the book of Genesis, but you need to read the Bible in either Aramaic or Hebrew to understand. If you read it in Arabic or English, you'll miss the point. Banyak lagi, seperti ada seorang wanita Kristen daripada Indonesia yang mencari persoalan dan juga jawaban. Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Bagi orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Yang akhirnya memeluk Islam. Syahadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Apa yang berlaku di Palestina adalah bukan hanya berkait kemanusiaan sahaja, tetapi ia berkait agama, khususnya bagi orang Islam. Sebab yang diserang di sana, yang dizalimi di sana adalah saudara se-Islam kita. Hampir setiap tahun pasti ada sahaja pembunuhan, pengeboman dan sebagainya, tapi tidak ada yang bangkit membela. Hari ini kita seperti penonton yang hanya menyaksikan perlawanan antara Israel dan juga Palestin. Palestin dibelasa oleh ribuan tentera dengan dibom dan sebagainya. Kita hanyalah memandang dan mengulurkan makanan dan juga air. Ibaratnya macam inilah, seorang yang lemas dalam laut yang dalam, tetapi kita tidak memberi pertolongan. Yang kita beri adalah pakaian dan juga makanan, sedangkan dia tidak memerlukan itu. Dan perkara ini sebenarnya bertepatanlah dengan sabda baginda Nabi SAW yang bermaksud akan datang umat-umat lain akan mengelilingi kamu, yaitu musuh-musuh Islam akan menyerbu untuk membinasakan kamu, sebagaimana mereka yang pelahap mengelilingi hidangan yang lazat. Maka seorang sahabat bertanya, adakah jumlah kami pada ketika itu sedikit ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, tidak. Bahkan jumlah kamu adalah ramai, tetapi kamu seperti buih air bah yang banyak. Dan sesungguhnya Allah mencabut kehebatan kamu yang ada di dalam hati musuh-musuh kamu, dan Allah mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahan. Lalu seseorang bertanya, apakah al-wahan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, cintakan dunia dan takutkan mati. Itulah yang kita alami sekarang. Meskipun begitu, kita bersyukur sebab pejuang-pejuang di Palestin meneruskan dan juga berjuang membela tanah suci umat Islam dan membenarkan hadis Nabi mengenai kelompok yang senantiasa berjuang menegakkan agama Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Yang bermaksud akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaan mereka sampai akhirnya datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di Gaza mayat bergelimpangan tetapi tidak berbau, bahkan wangian kasturi merata-rata. Meskipun mayat dah berhari-hari terbiar sebab mereka adalah syahid. Mereka inilah orang-orang yang memperjuangkan dan juga membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah memperlihatkan yang kita ni menyangka Palestin adalah penakut. Tetapi silap, bahkan Palestinlah adalah satu-satunya negara yang paling berani kerana mereka melawan Israel ketika mana negara-negara lain, negara-negara Arab yang besar, negara-negara Islam yang canggih, bisu dan buta ketakutan. Maka jadilah kita sebahagian daripada mereka. Kita bantu saudara Islam kita apa yang kita mampu dengan doa, dengan sumbangan dan sebagainya. Kerana itu juga adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk kasih kepada saudara Islam kita. Jadi cukup sekali itu sahaja. Maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.